Qala Syekhul Mutsannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab Luqatah muka surat 25 kitab matan. Maka hendaklah dilihatnya. Maka jikalau mengambil akan dia, maka hendaklah dilihatnya dan diketahuinya akan pembungkusnya, dan akan pengikatnya, dan akan jenisnya, emas atau perak, atau lain daripada keduanya, dan bilangannya, dan berat timbangnya. Kemudian wajiblah ia taruh pada tempat pertaruhan umpamanya. Kemudian maka jika berkehendak memilih akan dia, hendaklah ia war-warkan umpama pintu pada masjid, dan dipekan tiap-tiap hari qadar satu hari ataupun qadar satu Jumaat. Kemudian pada tiap-tiap Jumaat sekali atau 2 kali. Kemudian pada tiap-tiap bulan 2-3 kali hingga setahun. Maka jika tiada dapat akan empunyanya, jika ia berkehendak, harus ia memilih akan dia dengan lafaz tamallaka, seperti dikata, aku jadikan harta ini milikku. Itu maksud tamallaka. Maka manakala aku dapat akan empunyanya, aku ganti beri kepadanya. Maka sahlah tatkala itu ia memerintahkan sekehendaknya. Maka jika ada dapat empunyanya, jika lagi ada dikembalikan dia kepadanya. Maka jika sudah binasa, dibayarkan misli akan misli, dan kepada yang mutaqawwam dengan harga pada hari ia milik akan dia. Baik, hadirin sekalian, kita nak sambung ni perbincangan seterusnya mengenai harta luqatah. Itulah harta yang tercicir di jalanan ataupun harta yang hilang. Ada seseorang kehilangan harta, dijumpai oleh orang Islam lain. Yang kaedah kita dah belajar lepas, harta orang lain tetap harta orang lain. Taklah dengan kita menjumpai harta tersebut menjadi hak milik mutlak kita. Tidak. Tak ada CP kaedah part-partnya, siapa dapat dia punya. Ada. Saya saja nak sebut tu pasal memang saya tak tahulah kan apa kita punya pendidikan masa kecil tu. Tapi memang kalau hari tu saya ada sebut dalam bab ni, memang satu benda yang kadang-kadang setengah masyarakat waktu kecil ni dia dah biasa macam ni. Jumpa je duit, pergi pangkah. Ada? Tak ada? Bagus. Tak ada. Cikgu duit saya tu. Jumpa duit ke apa, pergi pangkah kan. Buat apa? Istilahnya, potong, engkau bukan milik lah. Ni milik aku sekarang. Dah putuskan pemilikan tu ke aku. Part-partnya. Pangkah tu untuk tujuan tu. Tak betul. Kat sekolah-sekolah rendah apalah ni, dia ada satu prinsip murni. Jumpa duit, cuma dia bukan istilah war-war apa, buh dalam tabung. Tabung kebajikan. Dia aja tak ambil harta tu, tapi buh dalam tabung. Tak betul juga. Maksudnya dia orang. Bukan kaedah dia buh dalam tabung. Macam mana pun kalau dia adalah salah satu kaedah untuk hirzin, untuk menyimpan harta yang keciciran tu, pula tu kapasiti dia sikit kan, 2 pang, sekupang, 5 duit. Siapa nak tuntut? Lagipun payah nak kenal pasti pasal bukan ada berbungkus apa. Jadi kaedah untuk menyelesaikan harta sikit-sikit tu, buh dalam tabung. Macam mana pun ni sebab kanak-kanak mana boleh buh duit dalam tabung atas dia jumpa tu. Tak boleh. Pasal dia jumpa, wali dia bertanggungjawab di atas apa yang dipegang oleh kanak-kanak. Syarah tu pun ada bab-bab lain kita pernah bicara dulu. Yang tu yang antara kefahaman-kefahaman yang kita nak betulkan dan murnikan dalam masalah luqatah ni, bab-bab jumpa ni. Pasal kita tengok dalam masyarakat kita, kalau macam lori terbalik ke, lori gula terbalik, lori ayam terbalik, lembu terbalik ke apa macam mana, hilap habis barang, licin licau. Apa van security tu terbalik, duit shilling dia ketah apa, habis. Dia orang kaut dengan topi geledah, buat lagi. Duit shilling. Kalau kaut tu mau kat RM100 ada. Baik. Selesai tu. Jadi
betulkanlah fahaman ni. Kaedah kita, jangan ada teringin pun harta orang lain untuk kita nak jadikan milik kita tanpa melalui proses yang dibenarkan syarak. Sekalipun dengan jumpa. Jumpa bukan hak milik mutlak kita. Bahkan sedarlah hak orang, hak kita. Taklah dengan kita berjumpa hak orang ni akan menyebabkan jadi milik kita. Tidak. Itu semua akan dipertanggungjawab semua tu. Jangan. Susah untuk bankrupt esok akhirat. Na'udzubillah. Tu nak sambung tu lah. Okey, ya. Maka jikalau mengambilkan dia, kita jumpa kita ambil. Ambil tu jaga, jangan jadi milik. Macam ni. Maka hendaklah dilihatnya. Tengok, berarti lepas tu diketahuinya akan pembungkusnya. Kalau jenis pembungkus, tengok bungkus apa? Bungkus yang kertas ke, dengan kain ke, uncang ke, dompet ke. Dan akan pengikatnya. Kalau ada jenis berikat kan. Dia nak ajar kat kita apa benda yang kena nak perhati tu. Dan juga akan jenisnya. Jenis benda yang ada dalam kita, benda yang kita jumpa tu, dia ni emas ke perak ke jam ni warna je emas, bukan emas. Emas ke atau perak ke, ataupun yang lain daripada keduanya, selain pada emas perak, plastik ke, besi ke, tembaga ke. Begitu juga kena kenal pasti bilangannya. Begitu juga berat timbangnya. Siap. Jadi semua disebut tu nak menunjukkan kita kena kenal pasti dengan kenal sungguh-sungguh apa benda yang kita jumpa. Kalau jam tu tak kena ingat ni jam apa, ni Seiko ke Citizen ke. Kalau kenal nombor siri dia, jenis apa, kronograf apa 50 meter dalam air ke 100, semua tu tak kena tahu. Pasal apa? Nanti bila tuan-tuan nak war-war, tuan-tuan tak kena tipu. Pasal kalau kata kita dah salah serah kepada pemilik yang bukan milik, tengok pemilik yang betul-betul tuntut. Tuan-tuan kena bayar ganti rugi. Pasal istilahnya khianat dengan barang amanah yang tuan-tuan jumpa, telah menyerahkan barang yang sepatutnya kita amanah sebagai penjaga di atas cuai kita, tak kenal dan salah serah, dan kita tak tanya dia elok-elok apa yang sepatutnya dia punya ataupun tidak. Pasal kita tak kenal pasti barang yang kita pegang, kita kena bayar ganti rugi. RM10 gagah, kena RM10,000. Tumpuk kita. Golok gadai kita. Itu kat dunia. Akhirat, jangan lah. Satu kena perhati sebab macam tu. Satu dia bagi detail satu-satu tu. Kemudian wajiblah ia taruh pada tempat pertaruhan umpamanya. Ni bahasa lama. Apa maksud taruh pada tempat pertaruhan? Berjudi ke apa? Jangan silap faham. Bahasa lama jangan duk faham gitu. Istilah taruh di tempat pertaruhan ni maksudnya simpan di tempat simpan. Ikutlah. Dia kena tengok istilahnya letak di tempat pertaruhan umpama. Katalah kita jumpa cangkul di jalan. Cangkul simpan dalam mana? Yang ke jumpa simpan dalam balik baju. Pasti pandai itu. Jumpa lembu, nak simpan mana? Yang ke dalam rumah. Bagus ya, pandai tu. Jumpa rantai emas. Takkan nak bubuh atas meja anjung kan? Boleh kan? Takkan nak bawa kasut rumah. Tu istilahnya letak pada tu tempat pertaruhan umpama. Istilahnya fi hirzim misli. Tempat yang sepatutnya kita jumpa tu, kalau barang kita lah, kita buang mana? Cangkul kita buang store. Basikal buang depan rumah, garaj, motor kunci pagar, kunci simpan dalam rumah. Jangan tinggal di motor. Kita jumpa motor tepi jalan, buat balik, nak simpan ni macam mana? Jangan sagi orang buat lari motor tu. Motor kita jaga supaya orang jangan buat lari, kita buat macam mana? Motor, kereta, lembu, kambing, cangkul, tu sebut rantai, emas, duit, kita buang mana? Di situlah tempat sepatutnya kita simpan. Yang tu kot bahasa mudah. Itu istilahnya tempat pertaruhan umpama. Tu hirzim misli. Siap. Jangan cangkul bubuk dalam lemari baju. Lupa pendui dia mana? Wayar tak betul. Siap. Buh banyak kedai tak boleh. Itu istilahnya jual banyak kedai, maksudnya kita nak ambil harga tu kan. Tak boleh lagi. Itu bukan proses dia. Tak habis dia tu. Ni, baik kenal dulu, simpan. Baik. Simpan nak apa? Simpan. Esok kalau ada orang tanya, ada bunyi orang duk cari ke apa kan. Pasal orang yang kalau hilang, kalau memang dia duduk cari, dia akan cari.
Ada tak jumpa handset ke beg ke tinggal dalam tandas segini ke? Saya pernah singgah itu main semayang ni, terlupa duit, dompet, apa-apa. Itu yang kalau kita tak nak ambil, biar je situ. Pasal apa? Nanti Tuhan ni mesti cari. Aku tinggal seluar, aku tinggal dompet dalam tandas macam ni. Kalau kita tak ambil, tak ada siapa pun usik. Dia teringat mana dia tinggal, dia pergi ambil. Selesai. Kalau kita pergi ambil, akan dia tanya, ada siapa-siapa tak? Jumpa seluar saya dalam ni. Dalam tu ada dompet, ada duit macam ni. Ada tinggal beg macam ni. Mesti dia tanya. Jadi, tugas kita sebagai orang ambil ni, apa? Simpan. Itu asal. Hukum. Simpan. Bila orang tuntut, bagi. Jadi apa? Kita jadi amin. Apa amin ni? Orang pemegang amanah. Apa dia? Simpan. Tolong simpan. Siapa punya? Kita tak peduli pun siapa punya. Ada orang tuntut, kenal pasti orang tu dengan apa barang yang dia kata dia hilang tu. Ada hilang apa? Jam. Hilang kat mana? Saya ada tinggalnya ni. Kita jumpa tadi kat mana? Kat tandas misalnya. Jenis apa? Warna apa? Macam mana boleh tertinggal? Hari apa? Waktu bila? Kita jumpa tu bila? Berapa? Ada selain pada jam tu ada apa lagi? Kalau dia kata tinggal seluar, dalam seluar tu ada apa? Seluar warna apa? Saiz apa? Asal tanggungjawab kita, kita tak boleh serah Tok Imam. Pasal kita yang tanggungjawab. Kaedah nak bagi Tok Imam macam ni. Kita tengok ada barang hilang, panggil Tok Imam, main. Ada barang orang cicir, saya tak nak pegang. Tok Imam tu ambil lah. Tengok macam mana. Tak ambil pun punya pasal lah. Tapi saya nak beritahu ada orang tinggal barang ni. Mahal tu. Saya tak usik. Tapi saya tengok macam iPhone 11. Takut saya pegang tu. Kalau saya pakai pun lagi, saya bubuh nombor SIM card saya. Dia orang cek. Dia sebut apa? IMEI apa ni? IMEI tu. Nombor siri handset tu. Lagi detect. Saya dicah mencuri. Mampu saya. Dia tahu hukum tu kan. Dia tahu teknologi boleh cari handset tu dari mana tu. Tak tahu. Fingerprint kita fingerprint ke apa kan. Kita duk try dia block. Fingerprint kita dah simpan tu dalam memori tu. Sikit lah saya sebut itu kan. Ada tak ada teknologi itu satu hand. Apa saya nak sebut ni. Kita tahu tu. Kaedah dia bukan kita ambil, kita imam. Bukan. Siapa yang ambil, itulah pemegang amanah. Satu. Tak nak sibuk macam mana? Kau jangan sibuk benda yang tak ada kaitan dengan kau, tinggal je. Tok siap, tok imam ke apa, dia punya tanggungjawab lah. Tu pun kalau dia nak ambil tanggungjawab. Kalau dia kata pun, tak ada kerja, aku pergi cari tuan punya jam ni. Siapa yang tinggal, dia ambil kan nanti. Cuma kita dah belajar dah pelajaran dulu. Kalau kita takut nanti ada bapit mak ganja mana ambil, macam mana? Kita pegang sebagai pemegang amanah. Esok ada orang tanya ke, mesti orang ribu tok imam, tok Bilal kan? Kita tok imam, tok Bilal tu, mesti ada orang tanya je. Bila kita tak war-war pun tak apa, tapi bila ditanya jam apa, bila tinggal, banyak apa, saya tinggal macam ni. Jam apa, betul? Ada jam tu kat saya. Okey lah. Tapi pastikan ciri tu kita kenal. Jangan lihat jam je. Saya jam apa? Saya pun tak pasti jam itu apa. Kita pun tadi buka dalam beg, tuang. Mana jam awak ambil? Jangan. Dia lagi dia ambil Rolex. Betul lah. Ribu-ribu tu. Lagi tuan lain pula main tutup kata jam saya Rolex. Kata dia orang tu dah ambil, dia kata dia punya. Mampu kau. Jaga. Yang tu yang kena jaga tu. Dan tanggungjawab bayar ke? Ya, wajib bayar ganti rugi pasal hukum cuai. Kita telah menyerahkan orang yang bukan ahli. Bukan tuannya. Okay. Jadi kenal pasti dulu. Lepas tu taruh pada tempat pertaruhan seumpama. Kemudian lepas tu macam ni tafsir dia, huraian dia. Maka jika berkehendak memilih akan dia. Kalau kita cadang nak milik benda yang kita jumpa, emas, rantai, duit, lembu, kambing, yang kita jumpa tu, handset, tak boleh milik masa tu. Tak boleh lagi. Kaedah dia macam mana? Macam ni dulu. Hendaklah ia war-warkan. Istilah war-war ni elan, cerita. Jangan elan gambar apa siapa dihilang benda ni. Janganlah. Ambil gambar tu viral dalam Facebook, siapa dihilang benda ni. Mampus kita. Elan je, siapa ada kehilangan wang ringgit, siapa ada kehilangan jam tangan, bagi misteri ni tu sudahlah. Siapa ada kehilangan beg,
Siapa ada kehilangan motor? Siapa ada kehilangan lembu? Siapa ada kehilangan apa benda yang umum, nama am. Jangan bagi spesifik. Boleh dituntut kepada sekian nombor ni, WhatsApp, Facebook ke apa ke, contoh. Dan jadi hendaklah war-war. Untuk istilah war-war lah. Cuba sikit. Nak war-war kat mana? Ini bahasa kitab je dia. Umpama pintu, war-war kat pintu mana? Pada masjid. Enggak, bahasa kitab. Ni masjid. War-war kat mana? Pintu. Dia sebut pun cara bahasa dia, nampak? War-war kat mana? Pintu. Ke war-war dalam masjid? Masjid bukan tempat war-war barang hilang. Masjid bukan tempat iklan barang perniagaan. Siapa yang kata, siapa nak beli barang ni, boleh jumpa saya. Sunat doa. La arbahallahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak untungkan perniagaan kau. Pasal masjid bukan tempat hingar bangar kan, bising kan dia, dengan jual beli. Bukan juga masjid tempat hingar bangar kan, iklan barang hilang. Saya ngaji ada tegur tambah, masjid bukan tempat hingar bangar kan, dengan hilang doi. Macam bisa dengar je. Kan saya menerima wakil daripada Pak Long kita ni, hari Ahad ni ada kenduri kahwin anak dia pada pagi tu, malam tu ada buat kenduri tahlil apa. Tuan-tuan semua dijemput hadir. Saya ulang sekali lagi, bukan saja tuan-tuan, siapa yang datang rumah ke bertanah itu pun turut dijemput juga datang ke kenduri. Taukid sampai 2 kali. Elan kat mana? Dalam masjid. Tidak. Elan kenduri bukan di masjid. Ada kaedah dah. Kad tu satu hal. Nak elan juga. Ni kan. Pada pintu. Umpama masjid. Duduk tepi pintu tu, elan situ. Itu. Luar. Dalam bukan tempat dia. Itu kaedah asal dalam kitab. Satu Malaysia macam tu. Saya ingat saya pengalaman masa duduk galau dulu kat pondok kan. Biasa Tok Guru tegur bab ni. Tapi dia tegur masa mengajar je lah. Pasal bila tegur masa dalam masjid, sangat jatuh air muka dia. Sebab selama saya duduk mengaji dulu, masa arwah Tok Guru hidup, pasal dia duduk mengajar, dia sebut kan, yang tuan kuasa pun ada yang duduk mengaji, memang tak jumpa lah elan kenduri ni dalam masjid. Payah. Kalau ada tu, macam lah tak mengaji lah tu. Tok Guru dia tak tegur direct ni tu. Pasal kan dia akan menjatuhkan maruah orang macam tu kan. Dia jaga tu. Dia jaga. Kalau jenis baran, woi, tak mengaji ke? Elan pintu masjid tu. Tak, dia tak buat itu. Saya tak pernah tengok dia buat itu. Tok Guru pun Abdul Latif, memang pelembut tunggu orangnya. Dia tak tahu deh. Dia akan sebut itu. Kita dah royak dah. Satu elan dalam masjid. Memang ada royak juga. Tak tahu deh. Ni payah orang tak gaji. Kita royak lebih-lebih lagi memang masa muka. Dia tu. Saya tiru apa yang ada. Saya ambak meniru ni kalau tiru Tok Guru pandai aku. Okey. Dia kalau macam ni, kalau dia ngajar ni, dia buka spek ni. Dia tangan dia sudut belakang ni selalu. Kita ada royak dah. Boleh. Sampai dema ni. Itulah ngaji tak mau. Dok biar bodoh. Maksudnya dia kalau maksudnya ada elan tu dia marah tu. Cuma dia tak zahirkan marah dalam majlis tu lah. Tapi tuan-tuan tengok dia mengajar kalau kami pedih dengan kau. Dia berapi-api. Kami anak murid tolong baran untuk dia. Dia tak baran. Dia kelupun relax. Tapi bila dia mengajar, tengok dia sebut yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni salah, yang ni salah. Itu dia nampak benda tu depan mata dia. Sahabat lah kan. Betul. Dia prinsip dia macam Rasulullah dengan sahabat. Sahabat ni ada Rasulullah tak tegur direct. Rasulullah dia ajak prinsip. Yang tolong barat untuk Rasulullah ni bukan Rasulullah, sahabat. Kan ada orang Yahudi tengah Rasulullah duduk dalam masjid ni, ada main kencing. Sahabat ni kalau boleh nak penggai tengkuk. Rasulullah duduk. Yang tolong marah tu bukan Rasulullah. Rasulullah tolong cool. Maksudnya ada cara dia. Memang kencing dalam masjid kan. Main. Kencing dalam masjid. Baca-baca hikmah ada tu lah. Hurai tu panjang. Cuma asal kita disebut ni,
Perangai Tok Guru sikit lah. Jadi nak sebut, di mana nak elan? Di pintu, umpama pintu pagar masuk. Buatlah handbill apa kan. Kalau dia dua pengajian ke apa. Cuma nak sebut kat masjid yang benda berkaitan dengan masjid tak dicerita kan. Siapa nak bayar bil masjid, bil api, bayar ceritalah tu kan. Pasal nak suruh buat kebajikan tu. Lagi cerita apa? Pengajian. Tak tak elan pun. Orang kampung tak tahu pun ada pengajian kat masjid. Tak nak cerita. Harap tampil je. Tapi kalau kad kahwin, hak tampai, hak tulis. Hak pergi kampung-kampung, hak wakil setiap kampung pergi turut-turut. Hak wakil masjid. 2 kali Jumaat berturut-turut ulang tu. Sebut kena datang ya. Pengajian. Tak pernah diistihar di masjid. Salah ni. Keluar dalam skrin tu, pengajian di sini. Rasa. Kalau dapat kenduri kahwin pun, yang tu bukan cara dia lah. Bahkan yang tu atas masyhur sebut kitab makruh ada. Pasal apa? Dia mengganggu konsentrasi orang ahli jemaah. Tengah mengaji ni dia baca tu. Kena. Tak tumpu perhatian orang dengar jawab apa. Okey, siap. Umpama pintu di masjid. Jadi disebut umpama tu pintu, pagar, veranda kaki 5 yang luar masjid. Lepas tu dan di pekan. Itu masjid satu. Jadi masjid bukan dalam masjid, luar masjid, pintu masjid. Orang keluar cerita. Kalau tuan-tuan nak jual barang je kan dalam masjid, duduk tepi pintu tu, tepi pagar tu kan. Satu barang RM1, satu barang RM1, satu barang RM1. Tu. Itu satu masjid. Jadi disebut masjid siapa? Tempat orang ramai. Dan di pekan. Tiap-tiap hari. Itu qada satu hari. Ini nisbah dulu punya kaedah war-war lagi. Atau qada satu Jumaat. Satu Jumaat maksudnya seminggu. Istilah sejumaat ni seminggu. Bahasa pekan tu pun sepekan ni seminggu kan. Satu pekan hari tu bahasa lama-lama sepekan tu seminggu. Macam mana pun di pekan tiap hari tu maksudnya hari-hari lah. Di pekan tu maksudnya di tempat-tempat orang ramai berkumpul. Kalau ada memang di market. Saya sebut pekan tu market lah kan. Di bandar. Tiap hari pergi ke market. Ceritalah siapa hilang lembu. Kalau tak dengar mulut, bubuh lah MP3 ke apa ke, speaker ke, tampal ke, bil ke apa ke. Lah ni dah ada kaedah lah. Surat khabar apa kan, WhatsApp, Facebook. Bahkan jangan tak tahu lagi cepat. Lagi cepat. Orang kampung ni tak tahu ada mengaji. Facebook Johor sampai Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka. Kalau dulu ada tu. Contoh lah. Sini tak ada. Orang sini tak tahu ada mengaji. Pangah Palung pakcik. Palung pun baru tahu Okey, sikit saya gurau itulah menyambil. Okey. Ada hilang kat masjid ke apa? Ada. Dalam WhatsApp je pun. Kat masjid dia pun tak mula lagi, tak tahulah mula tak mula. Baik. Jadi nak cerita kemudian dari tadi qada satu Jumaat maksudnya seminggu. Kemudian pada tiap-tiap Jumaat maksudnya seminggu sekali. Jadi nak tengok kemudian tu masyhur sebut ulama dia tengok uruf barang yang hilang. Hilang tu apa? Kalau sekupang tak payah sehari sebulan. Pegang dia sekupang kita jumpa tu. Siapa dia hilang duit? Diam. Lagi dia akan sebutlah kaedah nak milik tu macam mana saya sebut belakang. Masa tu padan dah RM1. Jadi orang tak pandang dah. Tapi hilang rantai emas, gelang emas, hilang lembu, hilang kambing, jangan hilang kereta, hilang motor, bangkai pun orang balik. Ya ke? Yang tu kadar dia. Jadi kekerapan setiap hari, lepas tu seminggu sekali atau 2 kali. Jadi seminggu sekali tu disebut atau tu di atas tengok huruf barang yang kita jumpa. Yang tu pun saya nak urai satu-satu pun saya pun tak apa peduli sangat babak nak isah barang hilang ni. Dia tengok pada huruf benda yang hilang tu. Kalau tuan-tuan jumpa beg, dalam beg tu ada 10,000.
Kalau agak macam mana? Kalau cuma duit kita ni, kalau tuan-tuan nak pegang mana, simpan je lah. Ada bunyi, kata orang nak cari gini. Dapat nombornya ni, sila hubungi. Ini kalau ada jumpa macam ni. Hubung je. Tanya dia betul-betul. Kita memang dah tahu apa dalam beg, apa-apa. Jumpa dia. Send like question, mai sini. Kita dah tahu dah memang dia punya. Barang tu ada kat saya. Oh, tentu dia seronok gila. Dia mari, tuan-tuan. Serah kat dia. Dan sebagai pemegang amanah, dengar nasihat sikit. Jangan usik apa-apa dalam tu walaupun sekupang. Tuan-tuan kata, rugi aku tak ambil. Jumpa 10,000 ni macam mana? Tak. Tuan-tuan tak ambil tu, tuan-tuan dapat bakal sesuatu. Tak sini pun sana. Dia dapat 10,000 tu agak-agak. Dia buat balik itu aja ke? Jangan buat bodoh lah. Saya pun kalau dia hilang 10,000 saya jumpa. Tak tahulah saya nak bagi apa kat dia. Tapi saya tak balik tangan kosong. Kena bagi kat sesuatu kata dia. Kalau tak aku hilang 10,000. Ni kau dah jumpa. Kau tak nak apa aku nak bagi. Kau tak nak kat kau, aku nak bagi anak kau. Kau tak nak, aku nak bagi bini kau. Tak ada, aku tinggal kat rumah kau ni benda ni. Takkan tak ada nak bagi apa. Pasal kita cari ni jumpa ni seronok ni. Itu kan. Satu bersifat jujur tu lebih baik sebenarnya daripada khianat tu. Ataupun dia nak ambil daripada apa yang ada tu suku lah. Bahkan kaedah kita macam mana? Tak ada apa kita buat. Simpan, dia ambil. Bagi tuannya saja. Pada dia besar. Ulama kita pun, Rasulullah pun ada bagi nasihat ini. Siapa yang melepaskan kesusahan seseorang di dunia ni, Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada kesusahan di akhirat esok. Jadi tak sini pun kita nak biar lepas sana. Yang ni bekalan kita di akhirat esok. Buat gitu. Allah. Baik, kemudian pada tiap-tiap bulan 2-3 kali. Carilah munasabah 2-3 kali tu. Hari Jumaat ke hari ke pasal malam ke. Hingga setahun. Setahun adalah masa paling panjang. Cuma setahun tu cuti penggal ke, musim raya ke, raya haji ke, Idul Fitri ke, Maulidi Rasul ke. Kena cari tempat yang orang berhimpun. Cuma zaman dulu dia tak ada WhatsApp apa macam kita lah kan. Orang nak berhimpun ni dengan musim-musim pesta tertentu, keramaian, keraian, ataupun kematian kan. Ada kematian, siapa ada hilang? Benda-benda ni. Istihar masa tu. Baik, maka jika tiada dapat akan empunyanya. Baik, kalau tak ada siapa pun tutup. Dah setahun. Jadi setahun ni dah sebut had paling maksimum. Takkan sekupang setahun saya dah sebut tadi. Cuma apa dia, kadar mana? Yang tu kena tengok uruf. Saya ngaji ada tok guru ajar macam ni. Kita hilang RM10 berapa hari cari? RM10. Ada sampai setahun je ingat RM10? Ada? 2-3 hari itulah. Tu pun tengok orang. Kalau gaji dia RM30,000, cuma kita tak tahu siapa lah. Tapi RM10 kalau orang kampung, seminggu cari lagi lah. Buh lah seminggu. Kalau hilang 5 kupang, mana kubur 5 kupang ni? Berapa hari? Cari 5 kupang. Setahun cari. Main masjid cari 5 kupang. Main masjid cari 5 kupang. Ada? Zuhur asal tak jumpa. Tak tengok dah. Situ lah. Jumpa Zuhur 5 kupang, siapa dia hilang? Ada. Pergi asar, siapa dia hilang duit? Jadi sah dah untuk menjadikan dia milik kita. Cuma proses nak bagi jadi milik macam mana? Ada sebut tadi lah. Cuma nak kata kadar tu kena tu. Kalau duit kita hilang, andai kan macam tu, berapa lama kita cari? Kalau rantai emas bini kita hilang macam mana? 10 tahun hilang ni. Tengok ada orang pakai sebelah. Rasa macam kenai rantai ni. Sebiji lah. Jumpa rumah ni cerita. Rumah pun pergi jumpa sembang ni elok. Minta izin boleh tak? Nak tumpang tengok rantai ni boleh tak? Teringat luka lama berdarah kembali kata dia. Rantai saya yang hilang 10 tahun dulu macam ni lah kata dia. Allah, sampai hari ni teringat-ingat lagi. Beli mana? Nak tanya tu satu hal lah kan. Tapi saya nak cerita apa? 10 tahun pun ingat lagi. Saya nak cerita tu je. Jadi yang tu kena mawar setahun. Cincin, tambah pula cincin yang memang
cincin ada 7 besi, 11 besi, 21 besi. Ada ke? Kaki cincin tu orang tanya. Tu cincin poker tu dia orang beli tu. Kalau dia keramat harga 10 juta pun orang beli. Kalau jenis yang kumpul-kumpul cincin macam tu kan. Saya tak ada lah nak beli cincin tu. Dia beli kan mahal juga. Tengok batu ni. Apa cerita ni? Nak sebut? Tu. Berapa lama? Tapi maksimum memang setahun. Lepas tu, jika tiada dapat empunya, jika dia berkehendak, kalau dia tak jumpa, lepas tu, tuan dia tak dijumpai, dia berkehendak, maksudnya dia nak ambil buat milik. Harus ia memilik akan dia dengan lafaz. Nak memilik, kena ada lafaz. Kita jumpa tu, nak bagi milik kat kita tu, masyhur dalam fiqh kita Asy-Syafi'i macam ni. Baca, kita baca, kita nipih ni. Bukan 10 jilid, 20 jilid. Satu jilid, satu sekeping besar ni, cukup 4 rubuk semua. Bahkan tauhid, fiqh, tasawuf sekali belakang. Sulam tadi ni. Dengan lafaz. Apa lafaz dia? Lafaz dia tamallaka. Tu bahasa Arab. Tamallaka. Tafa'ala. Tu wazan. Macam mana? Macam ni. Contoh bahasa Arab tamallaka tu macam ni. Seperti dikata, aku jadikan harta ini milik aku. Tu bahasa tamallaka. Aku jadikan lembu ni milikku. Setahun dah wawar. Tak ada orang tuntut. Aku jadikan kambing ni milikku. Jadi milik kita. Istilah milikku tu dia memutuskan amanah yang sepatutnya kita kena jaga. Okey. Jadi lapas nak pergi milik tu. Dan kena faham. Lapas milik tu dia di atas kait macam ni. Maka manakala ni itu bukan lapas. Itu kait dari segi milik. Milik boleh milik lah. Jadi milik tu maksudnya kau nak jual ke, kau nak sembelih, kau nak makan, kau nak nuri ke, kau nak sedekah ke orang, kau nak buat korban ke. Kalau yang cukup umur lah, kalau masalah lembu kambing tu, punya pasal kau lah. Pasal tak milik. Tapi mesti nak bagi milik tu, aku milik akan dia. Ni jadi milik aku. Selepas war-war. Itu dobit dah. Tak ada war-war, tak boleh milik. Tak ada war-war, tak boleh milik. Nak milik, mesti war-warkan dulu dengan kadar yang munasabah. Kadar yang harta yang hilang tu. Baik. Kemudian, maka jika dapat akan empunyanya, jika ia berkehendak, maka manakala aku dapat akan empunyanya, aku ganti beri kepadanya. Bila dapat jumpa tuan, lepas 2 tahun tuan tuntut. Dulu pernah ada iklan tak lembu macam ni. Mana lembu tu? Buat korban. Lembu tak ada lah. Tak apa. Nanti. Pasal tanggungjawab saya bayar tu. Nanti. Memang lembu awak. Katalah kita tanya ni. Betul lah lembu awak ni. Perangai lembu tu pun dia boleh sebut macam ni. Lembu ni jinak. Gini. Putih. Yang ni yang kata kena-kena lembu tu. Setahun pula takkan perangai lembu yang kita beli setahun. Mula bayarlah balik. Masa kita milik tu, harga lembu berapa? Kalau tahun ni kita milik, aku milik akan dia. Harga lembu tu 4,500. 4,500 lah kita bayar. Kalau masa kita jumpa tu 10 tahun dulu, harga dia 1,800. 1,800 lah kita bayar dia. Bila tahun ni dia tutup kat kita. Bukan kira lembu sekarang. Lembu harga masa kita milik. Kalau 50 tahun dulu, RM80 seekor lembu. Contoh lah kan. Bayar RM80 je kat dia. Kalau sebelum dia milik kan, dia sara lembu tu saya. Kandang dia. Ya, bagus soalan tu. Soalan tanya mengenai yang kita sara lembu, kambing dalam setahun tu. Kan teruk kan? Keedah dia. Kita ambil lembu tu apa tujuan? Untuk jaga pemegang amanah dia tak? Tu semua hukum sukarela. Tak ada apa-apa tuntutan yang boleh dituntut. Satu kalau tak nak beli lembu kambing orang, buat macam mana? Biar je. Lembu siapa ni? Jangan masuk ke pagar aku dah. Aku halau. Lembu siapa? Tuan dia carilah nanti. Aku nak ambil kisah nanti. Tak. Kalau tuan ambil, tuan tambat, siapa kena bagi makan? Siapa pastikan jangan terjerat teguk mati? Siapa? Kita. Tanggungjawab. Untuk kita bagi ambil rumput apa-apa, kau bagi dedak, hukum tatawak, sukarela. Kalau kita nak tuntut, nanti dia tuan dia minta, kita nak minta, itu tuan je pasal. Tapi asal dia adalah sebagai pemegang amanah. Yang asal.
Baik, bila tuan dituntut kembalikan. Maka jika sudah binasa, baik, yang kalau ada bayarkan balik apa yang ada. Kalau dah binasa macam mana? Apa saya langkah tu? Maka sahlah tatkala itu yang memerintahkan sebenarnya. Maka sahlah. Baik, bila dah kata aku milik akan dia dengan kaid tadi tu, tuan dia kalau minta aku pulangkan, sahlah tatkala ia memerintah, tatkala itu ia orang yang jumpa ni, yang dah war-war ni, dia perintahkan sekendaknya. Sekendak dia nak jual, nak beli, nak sembelih, ikut dia. Dan tafsiran fiqh dia macam ni. Katalah dah setahun kita war-war, kita kata aku milik akan dia. Lembu tu katalah seekor, lembu tu Cina misalnya, aku milik akan dia. Kita pun tak sembelih, kita beli lembu jantan seekor. Beranak. Memang asalnya lembu Cina tu lembu Cina hak dia lah. Tapi kita dah berhentikan milik dia dengan kata aku milik akan dia. Milik kita lah sekarang kan. Tuan dia datang tuntut. Sekarang lembu tu dah ada 40 ekor. Soal, mana lembu kawan tu? Hak betina seekor yang asal tu, tu dia punya. Bila kita kata aku milik akan dia, berhenti situ. Pemilikan orang tu berhenti kat situ. Kita kena bagi lembu betina yang masa tu yang kita milikkan dia, lepas tu hukum kita punya. Anak dia, cucu, beranak apa ke, yang keluar daripada dia adalah milik kita. Kalau dia tuntut, yang mana dia punya? Hak betina tu. Seekor saja. Dengar? Ini kaedah yang disebut oleh ulama, format dia. Kalau kita memang tak war-war, kita bela. Kambing tu beranak, kambing ke lembu ke beranak. 40 ekor, apa itu? Tuan dia main tuntut. Ada tak kita war-war, kita kata aku milik akan dia, ada tak? Tak ada. Soal, mana milik dia? Mana? Semua. Kenapa pula? Pasal kita tak berhentikan milik dia tu. Kita tak kata aku milik akan dia. Bila aku tak milik akan dia, siapa punya milik? Kalau beranak, siapa punya? Dia punya. Tentu beza antara perkataan aku milik akan dia. Kalau kita belajar bab hadis, memang ada hadis-hadis berkaitan dengan bab ni. Satu hukum disebut. Kisah bagaimana ada satu orang yang duduk bekerja, lepas tu dia tak ada ambil upah. Upah dia asal seekor kambing betina. Lepas tu sebelum ambil upah daripada orang yang dia kerja tu, ditinggalkan. Ada yang cerita kambing, ada cerita lembu, ada cerita unta. Lepas tu selepas sampai satu masa, upah tu disimpanlah kambing tu pasal orang punya kan. Dia pula sebagai orang nak bagi upah, dia pun tak sembelih apa. Dia simpan kambing tu bela banyak atas jalan pemegang amanah aja. Sampai satu hari dalam masa yang agak panjang, 3, 4, 5 tahun, orang tu main mari. Saya nak tuntut upah saya dulu seekor kambing. Orang yang tuan nak bagi upah tu kata dia, kau nak tuntut, mai sini. Kau nampak tak ada sekumpulan kambing tu? Tu semua kau punya. Jangan perli aku, kata dia. Akunya seekor kambingnya. Ni amanahnya orang dulu. Nak jumpa orang macam tu payah. Tuan-tuan kalau jumpa macam tu, buat mak tua, buat besan, buat menantu. Siapa? Orang jaga syariat. Nak jumpa orang macam tu payah. Carilah menantu, pak mentua, madu ke apa kan. Bagi menantu orang marah sikit dah. Memang payah nak cari orang macam ni. Orang dulu dikira macam tu lah. Orang macam tu orang cari untuk cari pasangan menantu, pak mentua, besan macam tu lah. Kita tak tengok pangkat panggil naik kereta apa. Ni orang dah ekor ni. Orang dah lama punya. Apa? Kalau dah ikut baru agak agak ini duit dia lah ni. Orang ni untuk kerja tu. Rupanya yang tu pun sewa. Sikit, cukup. Saya nak cerita milik tu, berhenti milik tu. Jadi kalau barang yang ada diserah di atas kaedah tadilah, masalah dia berhenti milik ke mana. Jadi kalau ada, maka naklah dapat mempunyainya jika lagi ada kembali dah. Jika ada tuan dia main tuntut, jika ada masih ada lagi barang yang kita jumpa dulu, saya bagi contoh lembu tadi tu, dan kita dah berhenti situ, dikembalikan dia kepadanya, kembalikan dia. Adakah dikembali dengan anaknya ataupun lembu tu saja? Saya sebut kaedah tadi. Okey, siap. Maka jika sudah binasa, kalau lembu tu kita sembelih, buat korban, buat kekah, jual daging apa,
Contoh lembu tu lah. Dibayarkan misli akan misli. Kalau yang kita jual tu lembu, kalau boleh cari lembu lain seumpama dia. Kalau tak ada pun, harga lembu tu berapa dulu. Itu saya sebut harga lembu tu. Yang tu pun saya ada sebut misal. Contoh sekali lalu. Dan itu kalau misli. Istilah misli ni, kalau lembu, cari lembu yang seumpama dengan dia. Masih ada seumpama tu. Kalau kambing, kambing. Kalau ayam, ayam. Kalau kata emas, kata emas. Seumpama. Kalau ada. Dan pada yang mutakawam. Kalau benda yang memang dah tak ada misli, nak timbang tak boleh, nak sukat tak boleh, nak ukur tak boleh, dia ni hanya ada harga nilai. Dikira dengan harga pada hari ia milik akan dia. Kalau harga kira hari dia milik, bukan hari dituntut, hari milik. Hari milik tu hari yang dia lepas war-war, aku milik akan dia. Hari tu kira nilai dia. Itu kaedah. Siap. Ni kaedah war-war. Nak cakap dengan siapa? Macam iklan lah. Macam iklan denggi kalau sini. Tuan-tuan dan puan-puan, kami daripada klinik kesihatan. Salam sejahtera. My sejahtera. Kawasan ini ialah kawasan merah denggi. Pastikan jangan ada kawasan air bertakung. Jadi dia bercakap dengan siapa? Cakap je lah. War-war. Yang milik tadi tu. Bagus. Tajuk tak milik tu lah. Cakap sorang-sorang. Yang tu cakap sorang-sorang. Betul. Yang kesini ke tanya war-war tadi. Nak kata milik tu, aku milik akan dia. Sorang-sorang. Yang tu antara muamalah yang dalam fiqh memang ada soal. Buat teka-teki pun. Apa dia benda milik orang, sah untuk kita ambil milik dan kita bercakap seorang tanpa perlu ada feedback. Bunyi yang putih sikit. Daripada orang putih. Daripada putih. Daripada pihak satu lagi. Sorry. Ada tak? Ni. Apa dia? Harta orang hilang. Kita dah war-war. Tempoh yang sepatutnya. Maksima ada setahun. Aku milik akan dia. Cakap seorang-seorang. Cakap seorang-seorang. Sah untuk jadi milik tu. Tak perlu ada siapa dengar. Tapi kalau ada orang dengar, lebih baik. Pasal esok orang kata, bukan semua kambing ni dengan anak-anak cucu dia milik aku ke? Aku dah berhentikan milik kepada engkau dengan aku kata aku milik akan dia. Saksi? Allah saksi. Dah tak ada orang dengar. Kalau ada saksi, ni anak aku, isteri aku. Jadi yang tu untuk bersaksi saja. Okey, yang tu. Okey. Memang kita nak berhenti tu, insya-Allah sambung nanti dalam bagian lagi dalam mengetahui akan hukum laki pok. Okey. Ada soal? Ada sekarang ni ada orang beli alat cek logam. Ya. Jadi kebanyakan dia orang buat cari emas di pantai kan orang mandi. Ya. Kira macam mana? Sama kaedah dia. Kalau kita boleh kenal pasti yang ni harta orang kafir atau orang Islam, yang mana harta orang kafir sah ambil. Itulah dipanggil harta karun. Pasal harta orang kafir kita tanam. Macam ada satu lagi tu. Ustaz, saya berhabis sikit tu. Kalau kita boleh cam, yang ni adalah orang Islam punya. Mana tahu ada bulan bintang, ada tulis Allah, Muhammad, tu seumpamanya. Tak ada tanda-tanda orang kafir. Kalau yang ni gambar patung Buddha, macam tu ada kepala, ada salib Kristian, tapi emas. Orang kafir punya sah untuk diambil. Pasal tu orang kafir, istilahnya tak ada istilah wajib pulang kepada dia. Yang tu asal orang kafir. Tapi kalau harta orang Islam punya harta kita tak boleh milik. Mesti dengan proses tadi. Yang tu untuk masalah mencari itulah program betul. Okey. Dan ni pun orang cari macam di Pahang tu ada dulu kilang keluar pergi timur. Kan ada barang-barang dia. Betul. Barang kapal korek dia tu. Bekerja dia. Macam ciling lama ataupun bekas makan logam. Ya. Yang tu pun kaedah dia satu. Cuma ada dobit ginilah. Sekiranya tempat tu istilahnya telah ditinggalkan dan tak ada siapa pun nak peduli benda tu. Dan pula dia premis awam, bukan premis khas orang tertentu. Pergi ambil lah apa yang ada dalam tu. Pasal istilahnya dia macam longgok sampah. Kita tengok sampah saja. Ada orang yang tu tempat perbendaharaan harta karun dia. Boleh ambil.
Nama apa? Tempat pelupusan sampah. Bebek. Sampah. Majlis Pelajaran Kutip pun semua buang. Bahan buangan pada orang yang buang. Orang duk kutip, dia boleh cari lagi benda manfaat. Pada dia yang tu aku tak buang. Kalau dah jadi martabat buangan, silakan kutip. Hatta kita pun boleh jadi majlis badaran. Kalau saya nak sebut dalam konteks tu kan. Macam mana? Majlis badaran datang pukul 8. 7.30 kita jadi majlis badaran dulu. Bawa lori 3 tan tu. Tengok mana. Kan orang nak buang barang di pukul tepi rumah kan. Kita jadi majlis badaran ni. Ambil lemari buruk ni. Ambil kursi buruk ni. Besi buruk ni. Zinc buruk apa sampah tu. Yang mana ikan apa buang. Itu tinggal lah yang majlis badaran ambil. Hak mana basikal dia tak nak kereta. Anak dia patah ni. Patah steering. Apa kita ambil kutin. Boleh? Boleh? Boleh tak boleh? Tapi yang dia buang lah. Yang luar pagar hak dia buang tu. Majlis badaran ambil tu. Jangan pergi ambil dalam rumah dia tu. Tu buat lawak bodoh lagi. Boleh ke jadi majlis badaran? Boleh. Bukan hak majlis badaran. Patutnya dia terima kasih kita tolong kutip tu. Okey, nak sebut tang tu lah. Jadi kalau kata tempat kapal korek ke shilling apa jenis biasa umumnya orang tak peduli lah. Dobit dia pula tempat awam, tempat pelupusan awam sampah ke tempat awam kan. Okey, tempat awam. Jika premis persendirian, tu masalah sikit. Masuk tanah orang. Dia tak bagi tak boleh Kalau dia bagi silakan. Itu. Selesai jawab tuan. Okey. Ada pakaian orang macam dipaham ada anak orang. Pakaian dan duit dalam banyak lah. Pakaian tu memang dia buang. Ada duit tu. Ada banyak dalam poket. Sudah dari segi kaedah faham orang buang. Macam hari tu ada isu dalam Facebook kan, yang jumpa duit dalam bandel. Pakaian dalam pakaian bandel kan, ada duit kan, macam tu kan. Okey, pakaian tu memang hukum bandel lah. Itulah. Tapi duit dalam bandel tu biasanya orang tak buang, tapi dia terlajak. Dia terlupa. Orang tu buang. Dobit ni dobit yang sama. Satu, kalau orang kafir punya memang dapat kenal pasti, tak wajib pulang. Itu asal dobit, asal fik kita yang ada. Kalau kenal pasti dia milik orang Islam, tak jadi milik kita mutlak. Kalau 50-50, orang Islam mengkafir, orang Islam mengkafir. Bandel mana? Malaysia hanya bandel. Umumnya negara Islam. Orang Islam punya. Walaupun datang Cina ni. Contohlah kan. Nak sebut dobit tu nak kenal pasti asal. Nak cermat macam mana? Orang Islam punya, orang kafirnya. Orang Islam punya. Kalau eloknya tu sambil lah. Syariat kita jual baju sudah. Yang ni kalau ada orang tuntut esok. Ada apa viral dalam Facebook ke orang nak cari barang hilang ke apa. Pulanglah balik. Ada tuan ni. Yang tu kot sekali lalu. Tentang masalah tu. Inilah kalau kata memang Jepun, Walib Jepun apa? Orang Islam orang kafir. Walib. Kafir lah tak? Jadi bandel daripada Jepun jalan je lah. Walibnya. Tengok benda ni macam trend. Beli alat tu kesal logam. Kesal logam tak kira lah basi ke apa. Dia nak kuih pasal perkampungan yang lama. Yang lama-lama tu. Itu dah dobit dari situ. Kalau memang benda tu orang tak berhati, tiun buruk lah apalah, ikut rezeki dia dapat lah. Pada umumnya kalau dia benda pelupusan orang buang, orang tak peduli, memang tak ada masalah ambil. Tapi kalau macam rantai emas apa, yang tu tak jadi milik mutlak. Situ tu saya kata 50 tahun pun orang cari. Kalau macam shilling orang cari, dia contoh lah. Shilling lama tu. Bukan shilling lama, shilling tepi jalan kan. Okay. Shilling, kan jumpa shilling. Berapa aku milikkan dia? Milik tu. Bawa lah dulu lah. Siapa dia hilang shilling? Orang pun tak ada lah tu kan. Orang pun tak perhati lah kalau duit shilling 5 kupang, sekupang lah tu. Tengok macam-macam orang buat. Macam kalau botol tin tu biasa lah orang putih kan. Itu kita akan sampah lah. Tapi sekarang ni dia beli alat kesan logam. Kesan logam dia dapat shilling, dia dapat emas, dia dapat. Tapi kalau macam barang yang kata nilai dia sekupang 2 tu 5 kupang, tu yang kata dia punya tu. Dia nak war-war apa juga ke, atau turun milik ke, atau turun. Dobit saya dah sebut tadi. Kalau 5 kupang, sekupang tu war-war pun tak ada siapa nak mengaku. Buat jatuh standard lah. Jatuh. Tapi kalau gelang emas, cincin emas, apa-apa jenis-jenis warga itu, yang tu tak boleh jadi milik mutlak. Kita tu kalau macam lokasi kita jumpa, macam contoh kalau kita buat satu kerja tu lah, kita kapal sampai Telenggu. Atau kita jumpa di Bangku Batu, emas. Mana
war-war di batu-batu ke ataupun sepanjang? Sebaiknya tempat di mana dia hilang, di situlah dia war. Pasal biasanya di situlah orang akan cari balik tempat dia jatuh, tinggal kat mana kan. Itulah. Ada tempat dia kali ketemu sampai. Boleh belaka. Tapi lebih utama tempat hilang. Itu lebih utama untuk diwawar. Macam lembu jumpa dalam hutan, nak wawar dekat mana? Tak jumpa dalam hutan, nak wawar dalam hutan. Siapa nak tahu kita wawar, oh siapa hilang lembu. Ni aja. Kan orang munasabah tu. Gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayyatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.